Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tahun 2 Ibnu Umman. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 2. Sebelum tu mari kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum saya teruskan pembelajaran kita kali ini, saya nak flashback ataupun mengimbau kembali apa yang kita dah belajar dalam tajuk pelajaran 3, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Kita dah masuk tajuk itu dan kita dah belajar juga dua tajuk kecil, iaitu unit 1 penyusuan Nabi Muhammad dan unit 2 penyusuan Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah. Saya imbau sikit je. Unit 1 penyusuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah menyusu dengan Aminah selama 3 hari. Bila Nabi Muhammad lahir, orang pertama yang Nabi Muhammad menyusu adalah ibu kandung baginda, iaitu Aminah. Tapi tak lama, 3 hari saja. Kemudian Nabi Muhammad telah menyusu dengan Suwaibatul Islamiyah. Tak lama juga, selama beberapa hari sahaja. Itu pun sementara menunggu ketibaan rombongan ibu susuan dari Bani Sa'ad. Jadi maknanya mula-mula menyusu dengan Aminah 3 hari. Kemudian menyusu dengan Suwaibatul Islamiyah pun tak lama, beberapa hari sahaja. Kemudian tibalah rombongan ibu susuan dari Bani Sa'ad ini ke Mekah. Tiba di Mekah. Okey, jadi dalam rombongan ibu susuan dari Bani Sa'ad ini terdapat seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah telah mengambil Nabi Muhammad SAW untuk disusukan. Jadi baginda telah dibawa pulang bersama Halimatus Sa'diyah ke kampung halaman beliau, iaitu perkampungan Bani Sa'ad. Sejak menyusukan Nabi Muhammad, ternakan kambing Halimatus Sa'diyah semakin bertambah dan mengeluarkan susu yang banyak. Kehidupan Halimatus Sa'diyah semakin bertambah baik. Ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun, Nabi Muhammad telah dibawa berjumpa dengan ibu kandung baginda, iaitu Aminah, untuk mengelakkan terkena wabak penyakit. Dan apabila keadaan telah reda, wabak penyakit tersebut semakin menghilang, Nabi Muhammad dibawa semula ke kampung Bani Sa'ad untuk mendapat udara yang segar dan bersih. Umur 2 tahun bawa jumpa ibu kandung baginda Aminah. Ketika umur 3 tahun, Nabi Muhammad telah dibelah dada baginda. Peristiwa ini dinamakan Syaqqas Sadr. Siapa yang belah dada baginda itu bukannya doktor pakar ke siapa-siapa, orang manusia, bukan. Malaikat. Allah perintahkan 2 malaikat untuk belah dada baginda dan disucikan menggunakan air Zam-Zam ketika Nabi Muhammad berumur 3 tahun. Peristiwa ini dipanggil Syaqqas Sadr. Ia adalah persediaan awal bagi Nabi Muhammad untuk bersifat maksum. Persediaan awal untuk Nabi Muhammad bergelar Rasul. Maksum itu apa? Maksum itu terpelihara daripada melakukan sebarang kesalahan. Terpelihara daripada melakukan sebarang dosa. Jadi terpeliharalah tak buat dosa. Macam tu. Okey dah, tamat sudah flashback kita. Kita teruskan pembelajaran kita kali ini. Unit 3. Unit 3, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Ini merujuk Aminah ya. Okey, ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun, Halimatus Sa'diyah telah menemui beberapa orang lelaki dari Habsyah yang tertarik dengan Nabi Muhammad dan ingin membawa Nabi Muhammad pergi bersama mereka.
Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun, ada orang, tak tahulah berapa orang, tapi beberapa orang lah, ramai lah, sama ada 2, 3, yang penting bukan seorang. Lelaki dari Habsyah, dia nak culik Nabi Muhammad sebab nampak Nabi Muhammad ni comel, handsome, cik. Gitulah. Jadi nak culik Nabi Muhammad. Jadi melihatkan keadaan ini, Halimatus Sa'diyah berasa takut dan merasakan bahawa Nabi Muhammad lebih selamat di Mekah. Jadi bahaya duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Nanti ada orang culik. Macam tu. Jadi Halimatus Sa'diyah rasa Nabi Muhammad lebih elok dan lebih selamat tinggal bersama keluarga kandung baginda di Mekah. Jadi Nabi Muhammad pun dibawalah pulang ke Mekah. Semasa Nabi Muhammad hendak dikembalikan kepada ibunya Aminah, baginda telah hilang. Jadi Halimatus Sa'diyah mencari baginda tapi tidak menjumpainya dan memberitahu hal ini kepada Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad telah sesat di dalam kota Mekah. Abdul Muttalib pun menyuruh beberapa orang suruhan beliau untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Waraqah bin Naufal menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Waraqah bin Naufal mengembalikan baginda kepada keluarga kandung baginda. Begitulah kisahnya daripada dalam perjalanan nak pulang ke keluarga kandung Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad tak biasa jalan-jalan kat Mekah kan. Lagipun Mekah ni tempat yang sesak, tempat yang ramai orang. Pernah pergi pasar tak? Pergi pasar malam yang ramai-ramai orang ni, bukannya pasar yang kecil-kecil, besar. Bayangkan Mekah tu besar, tu ramai orang bersesak-sesak kan. Jadi lepas tu terlepas tangan dengan Halimatus Sa'diyah. Lepas tu tersesat. Nabi Muhammad tak tahu jalan, tu sesat. Betul, akhirnya nasib baiklah dapat dijumpai. Waraqah bin Naufal jumpa orang baik. Jadi Waraqah bin Naufal ni pulangkan Nabi Muhammad kepada keluarga kandung baginda. Okey, ni tajuk yang terakhir untuk kali ini. Kita teruskan sikit je yang ni. Tadi umur Nabi Muhammad 5 tahun kan. Sekarang ni kita tengok unit 4, kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Aminah telah membawa baginda ke Yasrib. Yasrib ini nama lama bagi Madinah. Sekarang ni orang dah tak sebut Yasrib, orang sebut Madinah. Tapi kalau orang sebut Yasrib pun tahu je Yasrib tu Madinah. Siapa yang tahu, siapa yang belajar, dia tahu. Siapa yang tak tahu, yang tak belajar, dia tak tahulah. Macam tu. Itulah gunanya belajar ilmu. Okey, jadi ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Aminah telah membawa Nabi Muhammad ke Madinah untuk menziarahi saudaranya Bani Najr. Nun, Jim, Ra, Najr. Jadi dalam rombongan ini, dalam Ummu Aiman, hamba keluarga Nabi Muhammad, Ummu Aiman. Ingat lagi kan? Harapnya ingat lagi lah dalam pelajaran kita dah belajar sebelum ni. Nabi Muhammad pula, Abdullah wafat dan telah meninggalkan harta pusaka. 3 jenis harta pusaka yang Abdullah tinggalkan kepada keluarganya. Abdullah siapa? Abdullah ni ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad wafat dan telah meninggalkan 3 jenis harta pusaka, iaitu 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang hamba, iaitu Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman itulah yang ikut bersama Aminah dan Nabi Muhammad pergi ke Yasrib. Jadi apabila sampai di Madinah, Aminah telah menunjukkan kepada Nabi Muhammad kubur bapanya Abdullah. Abdullah kan wafat di Madinah. Jadi Nabi Muhammad ditunjukkanlah kubur Abdullah di Madinah. Selepas sebulan ya, bukan seminggu, sebulan menetap
ataupun berada bukan menetap. Selepas sebulan berada di Madinah, mereka ni Ummu Aiman, Aminah dan Nabi Muhammad menaiki unta untuk pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah, ibu kandung Nabi Muhammad, telah jatuh sakit di mana? Abwa, nama tempat. Di Abwa. Aminah jatuh sakit di Abwa dan meninggal dunia di Abwa, lalu dikebumikan di Abwa juga. Jadi dah apabila Aminah meninggal dunia di Abwa, tinggallah dua orang, Ummu Aiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada datuknya Abdul Muttalib untuk dipelihara. Bila dah ibu kandung baginda meninggal dunia, Aminah meninggal dunia, siapa yang pelihara Nabi Muhammad? Datuk baginda Abdul Muttalib yang pelihara Nabi Muhammad. Okey, kemudian tengok surat sebelah, tinggal sikit, 3 love je tu lagi. Okey. Apa tu? Okey. Okey, seterusnya Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun. Tadi umur 6 tahun. Nabi Muhammad kehilangan ibu kandung baginda Aminah. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. 6 tambah 2 jadi 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Nabi Muhammad dipelihara duduk bersama datuk baginda selama 2 tahun je. Bila umur baginda dah 8 tahun, jadi Abdul Muttalib meninggal dunia, kehilangan datuk pula. Kemudian pada umur 8 tahun ini, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kepada bapa saudaranya. Siapa? Abu Talib. Jangan sebut Abu Jahal, Abu Talib. Jadi Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kepada bapa saudaranya Abu Talib untuk dipelihara setelah kematian datuknya. Okey, jadi siapa yang tak berapa nak faham lagi, boleh ulangkan semula video ini dan pause. Bacalah apa setiap ayat yang saya dah tuliskan tu. Ayat tu ringkas, insya-Allah mudah je faham jalan cerita dia. Kalau tak faham lagi tak apa, boleh WhatsApp saya, tanya saya direct. Nanti saya terangkan kat kamu kalau kamu tak berapa nak faham. Tapi sebelum tu bolehlah ulang-ulang balik video ni sampai faham. Kalau tak faham juga, itulah jalan yang terakhir, WhatsApp saya. Okey? Sekian, sampai sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harap semua pelajar-pelajar tahun 2 dapat menonton video ini dengan tenang dan lancar. Okey. Sekian. Assalamualaikum.